kita dikekalkan di dalam nikmat iman, nikmat Islam, serta terima kasih kita kepada Allah yang menolong kita, yang memberi taufik kepada kita untuk kita mensyukuri nikmat masa, nikmat waktu, nikmat kesihatan dan sebagainya. Ini di dalam kita menggunakan segala nikmat ini kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong di dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baik, tengah hari ini sahabat-sahabat, para muhibbin sekalian, sambungan kitab Tauhid Risalah Al-Misbahul Munir. Kalau kita rumi muka surat berapa? Muka surat 9. Muka surat 9. Kitab Misbahul Munir muka surat 9, edisi rumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Maka nyata daripadanya, situ bang betul, dan terbentuk dan itu atas asas, dan terbentuklah iman itu, situ. Dan terbentuklah iman itu. Apa itu iman? Iman bermaksud pegangan dan kepercayaan di dalam hati. Iman bermaksud pegangan kepercayaan yang benar, yang betul di dalam hati. Pegangan yang betul, yang bertepatan dengan nafsul amri di dalam hati seseorang, serta jazam yang putus. Jazam maknanya putus, ini tidak berbolak-balik hatinya. Jadi apa yang dipegang terhadap Allah di dalam hatinya itu, yang mana pegangan itu mestilah membetuli dengan hakikat perkara. Apa yang dipercayai, apa yang dipegang di dalam hati itu mestilah muwafakat, sama, selari dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian keyakinan dia itu kepada Allah contohnya, ataupun terhadap perkara-perkara yang bersangkut dengan Rasul ataupun Quran dan sebagainya, itu mestilah dalam keadaan yakin sepenuh hati, mesti yakin. Kemudian mestilah jazam yang putus. Jazam ni maknanya tidak berbolak-balik, senang, susah, sihat, sakit, di mana juga dia berada, apa keadaan dia, apa situasi dia, duduk dalam nikmat, duduk dalam bala, duduk dalam pujian, pegangannya terhadap Allah tu sama, tidak berubah-ubah. Sama ada dalam nak menjunjung perintah Allah ataupun nak menjauhi segala larangan Allah, pegangannya tidak berubah. Begitulah yakin sungguh. Kalau dia yakin Allah Ta'ala itu adil, kalau dia yakin Allah Ta'ala itu mengetahui, sentiasa pegangannya kepada Allah begitulah. Allah Maha mengetahui segala perkara, tidak berubah-ubah pegangan dia. Meskipun dia berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tetap hatinya yakin Allah Maha mengetahui. Tetap dia yakin Allah Maha berkuasa memberi sesuatu, meskipun apa yang diminta itu belum diberi oleh Allah. Inilah faedah kita belajar tauhid, belajar akidah, agar dapat kita serapkan kefahaman itu di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi hamba yang senantiasa mengesahkan Allah, membesarkan Allah, mentauhidkan Allah dalam apa juga keadaan sekalipun. Itu maksud iman. Mana pegangan
dan kepercayaan yang betul di dalam hati seseorang, serta jazam yang putus. Adapun Islam bermaksud amalan yang dilakukan oleh zahir anggota kita, itu namanya Islam. Sembahyang itu namanya Islam, puasa itu namanya Islam, mengucap 2 kalimah syahadah itu namanya Islam. Adapun iman, pegangan dalam hati, kepercayaan, pegangan yang betul di dalam hati terhadap Allah, itu yang dimaksudkan dengan iman. Jadi biar kita boleh beza, biar kita boleh beza, jangan kita salah faham. Seandainya kita salah faham, contohnya kita memahami bahawasanya solat 5 waktu itu menunjukkan seseorang itu beriman, maka salahlah tu, salahlah kefahaman tu. Sebab solat 5 waktu tu namanya Islam. Pegangan dalam hati yang betul itu namanya iman. Ada orang yang solat 5 waktu tetapi memiliki pegangan yang salah terhadap Allah. Ada orang yang mendirikan solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan ibadah haji, tetapi di dalam hatinya memiliki kefahaman, kepercayaan yang salah terhadap Allah. Maknanya orang yang sebegini dipanggil orang yang Islam pada zahir tetapi tidak beriman di sisi Allah. Boleh faham tak? Boleh beza tak dah? Maknanya dengan solat tu belum lagi menentukan dia beriman. Sebab iman tu apa? Kefahaman, pegangan dalam hati yang betul. Boleh? Jadi orang munafik Ustaz. Itulah namanya munafik. Itu namanya munafik. Mana orang yang zahirnya melakukan perbuatan seperti orang yang beriman, padahal hakikatnya hatinya tidak beriman dengan Allah, tapi kelakuan dia nampak macam orang benar ni. Dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Orang yang memiliki pegangan yang betul terhadap Allah, yakin dengan Allah, meletakkan sifat-sifat yang betul terhadap Allah, dia solat, dia sembahyang, puasa dan sebagainya. Tetapi munafik ni, munafik tadi, kafir sembunyi ni, dia menzahirkan perbuatan solat, menzahirkan perbuatan puasa, zakat, haji, umrah, tutup aurat, baca Quran, padahal hatinya memiliki pegangan yang salah terhadap Allah, ataupun dia tak percaya Allah, dia ragu tentang Allah, dia tidak yakin adanya Allah, tidak yakin dengan kesempurnaan ilmu Allah, tidak yakin dengan kekuasaan Allah, tapi zahirnya solat, puasa, tutup aurat dan sebagainya. Ini yang dimaksudkan tadi munafik, kafir yang sembunyi. Maknanya kita tak boleh nak nampak orang macam ni. Munafik ni, kafir sembunyi ni kita tak tahu. Sebab kita tengok kelakuan zahirnya macam orang yang memiliki pegangan yang betul terhadap Allah. Sebab zahirnya sembahyang. Yang mengetahui dia munafik hanya Allah tahu. Allah mengetahui. Yang mana di dalam hati orang yang sembahyang tadi tidak memiliki keyakinan terhadap Allah. Allah tahu yang hatinya tak yakin dengan Allah walaupun dia solat. Allah mengetahui yang hatinya memiliki keraguan tentang Al-Quran walaupun dia solat. Boleh faham tak?
Sebab tu wajib kita belajar agar dapat kita memastikan pegangan dalam hati kita terhadap Allah tu betul. Tak nak jadi munafik. Orang yang zahirnya melakukan rukun Islam, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah dan sebagainya, tapi hatinya meragui Allah. Dia tak percaya Allah. Dia tak yakin dengan Allah. Dia tak yakin dengan ilmu Allah. Dia tak yakin dengan Quran. Dia tak yakin dengan isi kandung Quran. Dia tidak membenarkan Quran. Ada tempat-tempat tertentu sahaja dia membenarkan kalam Allah. Ada tempat-tempat yang tertentu dia menolak, dia menafikan, dia menidakkan, dia mempertikaikan. Tapi zahirnya sembahyang. Boleh faham? Na'udzubillahi min zalik. Moga Allah jauhkan diri kita daripada tergolong di dalam golongan kafir munafik. Kafir munafik, yakni orang yang zahirnya melaksanakan perintah Allah, padahal hatinya tidak beriman dengan Allah. Apa maksud iman tadi? Memiliki akidah yang betul, yang yakin, yang menerima apa sahaja yang datang daripada Allah tanpa mempersoal, tanpa mempertikaikan, tanpa meragukan apa yang sampai daripada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi banyak sebenarnya golongan munafik ni ramai. Ramai. So kita tengok, bila disebutkan tentang hukum Allah, bila disebutkan tentang hukum hakam Allah di dalam Al-Quran, orang yang lidahnya mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ini sendiri mempertikaikan hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran. Nampak tak? Jadi kita tak naklah duduk dalam golongan yang macam tu. Sembahyang, tapi dia sendiri tak mempercayai hukum hakam yang ada dalam Quran, kecuali hukum itu muafakat dengan kehendak nafsu dia, baru dia terima, baru dia membenarkan, baru dia menyungguhkan, baru dia mengiktiraf hukum tu. Tapi seandainya hukum daripada Allah tadi bercanggah dengan nafsu dia, maka dia akan menolak, meskipun dia sembahyang. Pernah dengar tak ada golongan yang macam tu? Pernah dengar tak golongan yang macam tu? Dia sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi bila sebut tentang hukum Quran, dia mempertikaikan. Ada? Ramai. Na'udzubillah. Itu namanya kafir munafik. Kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah dan memperbaiki kembali akidah dia, maka matinya kufur dengan Allah, berkekalan nanti di dalam neraka Allah Ta'ala. Kenapa pula kekal? Kerana matinya adalah seperti orang yang mati kafir. Orang mati kafir, dia kafir, dia orang kufur, matinya kufur walaupun dia solat. Sebab tu tadi saya kata yang mengetahui golongan munafik ni hanya Allah. Kita tak tahu. Wajib kita bersangka baik bila tengok dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, dengan lidahnya bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wajib kita meraihkan dia, wajib kita percaya yang dia orang Islam. Adapun di sisi Allah dia tak boleh sembunyi, kerana Allah mengetahui bagaimana pegangan dan kepercayaan dalam hatinya terhadap Allah. Allah Maha mengetahui bagaimana kepercayaannya terhadap Al-Quran, terhadap isi kandung Quran, terhadap Rasul, terhadap apa yang dibawa oleh Rasul. Allah Ta'ala tahu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha mengetahui barang yang ada di dalam hati. Siapa yang meragui Allah, siapa yang mempertikaikan Allah. Jadi di dunia golongan munafik ni selamat. Di dunia golongan munafik ni selamatlah dia. Tapi pada akhirat
Na'udzubillah min zalik. Dia Allah akan kumpulkan bersama orang kafir. Jadi kafir ni ada 3 jenis. Satunya kafir asli. Dan memang terang-terang dia tak percaya Allah. Terang-terang sembah berhala. Terang-terang tak terima, tak percayakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kafir murtad. Dia jadi kafir sebab murtad. Murtad dengan sebab perkataan dia, murtad sebab perkataan dia, murtad sebab perbuatan dia, ataupun murtad dengan sebab akidah dia salah. Yang ketiga tadi namanya kafir munafik. Siapa dia kafir munafik ni? Orang yang zahirnya beramal ibadat seperti orang Islam. Time musim haji dia pergi haji, cukup setahun dia keluar zakat. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang bangun qiyamul lail, solat 5 waktu, solat berjamaah, hadir kuliah. Padahal hatinya tidak memiliki keyakinan terhadap Allah ataupun perkara yang didatangkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Jangan kita terkeliru. Jangan kita salah faham. Nanti kita menyesal. Menyesal. Sebab itulah perlu belajar. Sebab tu perlu mengaji. Bila belajar mengaji baru kita faham. Oh, tak semestinya orang yang solat itu beriman. Oh, baru kita tahu rupanya tak semestinya orang yang solat itu beriman. Dalam bahasa lain, tak semestinya orang yang solat itu memiliki pegangan yang betul di dalam hati terhadap Allah. Oh, tak semestinya orang yang solat itu meyakini Allah. Tak semestinya orang yang solat itu yakin dengan Al-Quran sepenuhnya. Tak semestinya orang yang puasa, zakat, haji, umrah itu menerima dengan hatinya segala perkara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham tak setakat ni? Kita mengaji ini tujuan nak faham. Kita mengaji, belajar agama bukan nak seronok-seronok, nak isi masa lapang, bukan. Kita mengaji nak faham. Bila faham baru boleh betulkan ibadat. Betul ke tidak? Kalau kita tak faham masalah, macam mana nak baiki ibadat? Kalau kita tak faham masalah sembahyang, macam mana nak baiki sembahyang? Betul tak? Kalau kita tak faham masalah akidah, bagaimana nak baiki akidah? Sebab tu kita belajar, satunya nak usaha faham. Yang memberi faham tu memanglah Allah hakikat. Tapi balik kita hamba ni kena berusaha belajar, mengaji, mendengar, memahami. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita Allah bagi faham. Bila bagi faham, baru kita boleh baiki ibadat kita. Oh, selama ni salah faham lah. Apa salah faham? Selama ni yang saya sangkakan orang semayang tu beriman. Rupanya salah. Maknanya belum pasti beriman walaupun sembahyang. Ada orang yang kafir tapi sembahyang. Ada orang kafir sembahyang. Ada orang tak beriman tapi solat 5 waktu. Dia meragui Quran, dia tak percaya Quran sepenuhnya. Ada tempat-tempat hukum hakam Allah dalam Quran dipertikaikan, dia tolak, dia tak terima, dia tak setuju, tapi solat 5 waktu. Na'udzubillah min zalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beruntunglah, bertuahlah orang yang Allah pilih belajar agama.
Beruntunglah kalau kita dipilih oleh Allah belajar agama. Itulah tanda-tanda Allah nak selamatkan kita daripada kecelakaan di hari kiamat besok. Tanda-tanda orang-orang yang Allah nak selamatkan di hari kiamat besok. Di dunia ni Allah pilih dia jadi penuntun ilmu agama. Siapa pun dia, tak peduli, laki-laki, perempuan, ahli maksiat, dia dipilih oleh Allah belajar agama. Itu tanda Allah nak pilih dia, tanda Allah nak selamatkan dia di hari kiamat. Sebab tu bersyukur sangat-sangat. Kita yang leka, yang lupa ni, yang lalai ni, bukan orang baik ni, Allah pilih duduk dengar belajar agama. Mustahil kita boleh duduk dalam majlis ni kalau tak diberi taufik oleh Allah. Betul ke tidak? Mustahil kita boleh duduk di sini, mustahil kita boleh datang di sini. Kawan-kawan yang mengaji secara online ni, mustahil dia boleh duduk dalam live ni kalau tidak dipilih oleh Allah, kalau tidak diberi taufik oleh Allah. Dia akan swipe, dia akan pergi ke room yang lain. Dia tak nak dengar ceramah agama, dia tak nak dengar kuliah-kuliah. Tapi kenapa dia boleh duduk istiqamah, tahan dengar juga? Sebab apa? Dipilih oleh Allah. Pilih oleh Allah. Sebab tu kena syukur sangat-sangat. Tandanya apa tu? Tanda orang-orang yang Allah nak selamatkan dia daripada kesalahan ibadat. Tanda Allah sayang kepada dia, tanda Allah nak selamatkan dia, tanda Allah kasih kepada dia meskipun dia ahli maksiat. Allah nak pilih siapa-siapa hamba dia, dia nak jadikan kekasih Allah. Itu hak Allah. Ada yang solat 5 waktu tapi tak belajar agama. Solat 5 waktu tapi tak belajar agama. Ada orang yang kadang-kadang solat, kadang-kadang tak solat, tapi Allah pilih dia belajar agama. Nampak tak? Ada semua asbab lah tu. Asbab satu masa nanti dia akan jadi baik. Dia akan baiki ibadat dia. Dia akan nampak kesilapan dan kesalahan dia. Asbab ilmu yang dia belajar tadi. Jadi makin lama makin baik ibadatnya, makin lama makin baik hubungannya dengan Allah, makin lama makin baik hatinya dengan Allah. Sebab tu kena syukur. Alhamdulillah. Allah pilih kita. Meskipun kita bukan orang baik, Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Kita tak ada harta banyak pun tak apa. Kita tak kaya, tak mewah pun tak apa. Yang penting Allah bagi kita taufik, pertolongan untuk beribadat. Yang penting Allah bagi kita taufik untuk membuat persiapan mati. Apa guna duit kita banyak tapi Allah tak bagi kita taufik beribadat? Apa guna? Apa faedahnya duit banyak, pangkat tinggi, jawatan hebat, tapi Allah tak tolong kita dalam ibadat? Tanda-tanda hamba-hamba yang Allah kasih, Allah akan bagi taufik dia beribadat. Allah akan tolong dia beribadat. Allah akan bantu dia ibadat. Mudah dia nak sembahyang, mudah dia nak belajar agama. Mudah Sebab apa? Ditolong oleh Allah. Itu tanda-tanda orang yang Allah kasih. Sebaliknya tanda-tanda orang yang Allah benci, Allah takkan bagi pertolongan. Allah biarkan dia. Allah biarkan dia duduk dalam keadaan lalai, leka, lupa, jauh daripada agama, tak nak faham tentang agama. Itu tanda-tanda na'udzubillah min zalik. Nabi SAW pernah bersabda yang maksudnya ilmu, yakni ilmu agama, ilmu akhirat, ilmu yang bermanfaat tidak akan diberi kepada golongan yang celaka. Ilmu agama, ilmu akhirat hanya diberi kepada orang yang bahagia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya orang yang Allah bagi ilmu agama ni tanda orang yang Allah nak bagi kebahagiaan pada dia nanti. Meskipun di dunia dia tak kaya, dia tak mewah, dia orang miskin, dia orang tak hebat, orang tak kenal, tapi Allah bagi dia ilmu agama, tanda Allah nak bagi dia kebahagiaan nanti di hari kiamat. Sebaliknya Nabi kata ilmu tidak diberi kepada orang yang celaka. Mana-mana orang yang bakal mendapat kecelakaan di hari kiamat, Allah takkan bagi dia
Ilmu. Allah takkan bagi dia ilmu. Allah takkan tolong dia jadi penuntut ilmu. Allah takkan bagi taufik kepada dia nak duduk dengar agama. Na'udzubillah min zalik. Baik. Jadi, dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas ataupun 6 tunjang yang dinamakan dia dengan rukun iman. Yang pertama daripadanya, yang pertama daripada 6 tunjang iman, 6 rukun iman, iaitu percayakan Allah. Maksudnya di sini dalam hati dia. Iman ni makna percaya. Percaya di sini dengan mana? Hati. Sebab sekarang ni kita sedang membicarakan tentang iman, bukan tentang Islam dah. Islam syahadah. Nak jadi Islam senang ya? Syahadah lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Islam lah. Tapi iman, iman tak boleh kita nak tipu dengan syahadah. Orang munafik syahadah tak? Syahadah. Orang munafik dia syahadah. Dia kata Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Tapi hati tak percaya pun dengan Allah, hati tak percaya pun dengan Muhammad, tapi lidahnya ngaku. Itu munafik. Maknanya nak jadi Islam atas dunia senang, syahadah aja. Siapa-siapa yang syahadah, maka Islamlah dia atas dunia. Atas dunia. Tak kisah apa bangsa dia. Tak kisah apa bangsa dia. Bila dia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Islamlah tu. Ada pun beriman ni. Iman ni makna pegangan dan kepercayaan dalam hati dia. Dalam hatinya mesti percayakan Allah. Percaya di sini dengan makna yakin. Tidak ada syak, tidak ada ragu-ragu, tidak ada sangsi. Sepenuh hatinya yakin Allah lah Tuhan. Dan kefahaman dia tentang Tuhan tadi tu betul. Pegangan dalam hati ni terhadap Tuhan tadi benar, betul. Muafakat dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia kata dia percaya Tuhan, dia kata hatinya beriman, hatinya yang percaya kepada Allah, beriman dengan Allah, sedangkan dia mengiktikadkan Allah Ta'ala itu berbentuk-bentuk contohnya. Jadi hakikatnya dia tidak beriman. Kenapa pula? Kefahamannya, pegangannya salah terhadap Allah. Fahamannya salah terhadap Allah. Dia mengiktikadkan Allah Ta'ala itu berbentuk-bentuk, ada bentuknya, ada paras rupanya. Rosaklah akidahnya. Dia tak beriman, imannya salah, pegangannya salah. Jadi rukun iman yang pertama ni, percayakan Allah. Nak percaya Allah bagaimana? Kepercayaan yang bagaimana yang nak diletakkan pada Allah? Kepercayaan yang bagaimana yang dimaksudkan dalam rukun iman ni? Kita percayakan tak ibu bapa kita? Kita percaya tak ibu bapa kita? Percaya. Percaya tak suami? Percaya. Percaya tak isteri kita? Percaya. Kita percaya tak majikan kita? Percaya. Percaya tak bos kita? Percaya. Percaya tak raja kita? Percaya. Adakah kepercayaan pada raja, majikan, ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, kawan-kawan tadi sama seperti percaya yang nak diletakkan pada Allah? Sama ke tidak? Sama ke tidak? Kita kata kita percayakan mak ayah kita. Kita kata kita percaya kawan-kawan kita. Dan kita juga kata kita percayakan Allah. Jadi apa perbezaan di antara percayakan Allah dan percayakan mak bapak tadi? Lepas tu perlukan kefahaman, kepercayaan kepada Allah. Percayakan Allah. Percaya dengan bagaimana? Kalau percaya yang kita letakkan pada Allah sama seperti percaya yang kita letakkan pada selain Allah, maknanya tidak beriman.
Kita percaya dengan bos kita, contoh, ada tak keraguan? Kadang-kadang ada tak keraguan kesangsian terhadap dia? Ada. Sebab kita tahu dia tak kita percaya tak pada pemimpin kita? Percaya. Tapi ada tak kadang-kadang kita mempertikaikan dia? Ada, sebab dia tak sempurna. Betul? Kalau yang perempuan dia kata dia percayakan suami dia, tapi kadang-kadang dia ragu dengan suami dia. Yang suami kata dia percayakan isteri dia, kadang-kadang ada pertikaian, ada keraguan terhadap isteri dia. Percaya kepada Allah boleh tak begitu? Kadang-kadang sangsi dengan Allah, kadang-kadang ragu dengan Allah, kadang-kadang pertikaikan Allah, kadang-kadang tak setuju dengan Allah. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Inilah perlu belajar tadi tu. Tidak ada benda yang tak penting dalam kitab ni. Tak ada benda yang tak penting dalam kitab ni. Semua benda penting. Lepas tu kalau kita tak mengaji, tak nak belajar akidah, tak nak belajar tauhid, banyak salah faham kita. Banyak salah faham kita. Jadi rukun iman yang pertama iaitu mana? Percayakan Allah. Percaya dengan makna yakin sepenuh hati terhadap Allah. Sentiasa yakin sepenuh hati dengan Allah. Sentiasa hatinya mengiktikadkan perkara yang benar terhadap Allah. Sentiasa mengisbatkan segala sifat-sifat Allah. Sentiasa mensucikan zat Allah dari sebarang jenis kelemahan, kekurangan. Bukan kadang-kadang terima, kadang-kadang pertikai. Bukan, itu bukan dimaksudkan kepercayaan kepada Allah. Bukan itu yang dimaksudkan dengan iman. Kadang-kadang terima, kadang-kadang pertikai. Bukan tu. Itu kepercayaan yang kita letakkan pada selain Allah, pada mak ayah kita, pada suami, pada isteri. Tak apa macam tu. Kadang-kadang ragu dengan mak ayah kita, kadang-kadang ragu dengan suami, kadang-kadang ragu dengan isteri. Tak apa, tak merosakkan akidah. Tapi kalau kadang-kadang mempertikaikan Allah, ini apa? Ini merosakkan iman, maknanya rosak akidah, kufur. Na'udzubillah min zalik. Jadi mari belajar sahabat, mari belajar, mari mengaji. Persiapan mati kita. Sebab di antara soalan yang akan ditanya oleh malaikat besok tentang Tuhan. Tentang Tuhan. Macam mana kita nak jawab dalam alam barzah besok seandainya atas dunia ni kepercayaan kita tentang Tuhan tu salah? Macam mana kita nak mengaku Allah tu Tuhan sedangkan pengakuan kita terhadap Tuhan tu salah? Sah tak iman orang yang salah kepahaman tentang Allah? Tak sah. Maknanya dia beriman tak? Tidak beriman. Maknanya dia yakin tak Allah Tuhan? Tak. Dah macam mana nak jawab dalam alam barzah besok Allahu Rabbi? Macam mana nak jawab dalam alam barzah besok Allah lah Tuhanku, sedangkan di atas dunia dulu dia tidak memiliki pegangan yang betul dalam hatinya terhadap Tuhan. Tapi kita ramai tak nak ambil peduli tentang benda ni. Kita sibuk berbimbang, risau membuat persiapan dunia. Risau tak kaya, risau tak mewah, risau duit tak banyak, risau pangkat tak tinggi, takut susah akan datang. Makna atas dunia tak pernah takut, tak pernah risau, tak pernah bimbang kesusahan yang menunggu kita di alam barzah besok. Kita tak pernah risau pun kalau tak dapat jawab soalan tu besok bagaimana. Kita tak pernah fikirkan pun tentang tu. Kita anggap mudah.
Sedangkan yang nak menjawab persoalan malaikat dalam kubur besok bukan lidah kita, tapi amalan kita sendiri. Duduklah buat wirid atas dunia ni, lepas solat ataupun daripada celik mata sampai tutup mata kita, kita buat wirid di lidah kita. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Hafalkan. Hafalkan. Allah lah Tuhan aku, Allah lah Tuhan aku, Tuhan aku Allah, tak ada Tuhan selain Allah. Kita hafalkan benda tu. Sedangkan kefahaman dalam hatinya salah terhadap Allah. Dia takkan dapat jawab soalan dalam kubur besok. Dia takkan dapat jawab Allahu Rabbi. Dia tak boleh jawab. Sebab yang menjawab itu amal, bukan lidah kita. Jadi buat persiapan cepat-cepat. Jangan kita ingat belajar ilmu tauhid ni, alah benda tak penting, tak ambil tahu pun tak rugi. Tak ambil tahu pun tak rugi, tak belajar pun tak ada masalah, tak rugi pun. Na'udzubillah min zalik. Salam. Jadi belajarlah sahabat. Kita ni nak mati lah, sehari dua lagi mati. Kesenangan, kekayaan, pangkat, jawatan, kebahagiaan rumah tangga kita boleh jadi sehari dua lagi lenyap lah. Betul? Sehari dua lagi lenyap lah tu apa yang kita miliki tu. Pangkat, jawatan, nama baik, puji-pujian, sanjungan, rumah mewah, kereta mewah, gaji mewah, pangkat mewah, panggilan yang baik, gelaran yang baik. Semua tu terlucut sekelip mata bila datangnya mati besok. Jadi jangan lengah-lengah, jangan abaikan akhirat kita tu. Sebab itulah hakikat hidup yang sebenar-benar. Hakikat hidup yang sebenar-benar, hidup selepas daripada mati, itulah hakikat hidup yang sebenar-benarnya. Adapun di sini bukan ni. Jadi jangan leka dengan hidup yang sementara ni. Jangan leka dengan hidup yang sementara ni sehingga terlepas pandang tentang hidup yang sebenar. Kita tak ambil berat, tak ambil peduli, tak nak ambil tahu. Seolah-olah macam kita tak mati. Macam kita tak mati. Allah. Orang yang tak risau dengan kematian, dia tak akan bertindak. Dia tak akan berusaha buat persiapan sebab dia tak risau dengan mati tadi. Orang yang risau dengan mati, dia tahu mati ni dahsyat, mati ni sakit, mati ni azab, mati ni menakutkan, mati ni menggerunkan. Tak pernah ada kesakitan seperti kesakitan mati. Tak pernah ada masalah di dalam dunia seperti masalah yang nak dihadapi oleh orang yang nak mati. Takkan pernah jumpa masalah alam barzah tu besok. Tak pernah ada dalam dunia ni masalah seperti masalah yang dihadapi oleh orang yang sedang berada di alam barzah. Tak pernah. Dia tak risau tentang benda tu. Maka tidak ada usaha dia nak buat persiapan. Dia peluk tubuh, goyang kaki, semata-mata fikirkan kesenangan, keselesaan, kebahagiaan, keselamatan atas dunia saja. Dia tak fikirkan tentang keselamatan, keselesaan nak mati besok. Macam mana dalam kubur tu nak selesa, macam mana nak aman dalam kubur tu, macam mana nak selamat dalam kubur. Dia tak nak fikir. Sebab tu dia tak nak ambil peduli. Na'udzubillah. Moga Allah jauhkan kita daripada kelekaan ni. Jangan dengan sebab kebahagiaan dunia yang sekejap ni kita terlepas kebahagiaan yang bersifat kekal selama-lamanya. Jangan jadi golongan yang tidak cerdik. Jangan jadikan diri kita orang yang tak cerdik. Jadilah orang yang cerdik, iaitu mana? Orang yang tidak mahu melepaskan kesenangan akhirat. Walaupun dalam tangannya ada kesenangan dunia, dia tidak mahu terlepas kesenangan akhirat. Ini orang bijak. Walaupun dia kaya, walaupun dia mewah, dia senang atas dunia ni, dia tetap takut nak balik akhirat. Dia buat persiapan yang terbaik. Dia belajar agama, dia fahamkan tentang akidah. Sebab dia tahu di antara soalan yang akan dia kena tanya besok adalah tentang Tuhan dia. Macam mana kita nak jawab kalau kita tak kenal Tuhan?
Jadi rukun iman yang pertama ni percayakan Allah. Maknanya percaya yang betul lah, jangan percaya yang salah. Pegangan yang betul dalam hati terhadap Allah. Yakin dengan Allah. Percaya dengan mana yakin? Boleh tak kita nak yakin kepada Allah kalau Allah tu kita tak kenal siapa dia? Cuba kita fikir. Boleh tak kita nak meletakkan keyakinan kepada sesuatu yang kita tak kenal? Boleh tak? Dengan mendengar nama, boleh tak kita nak meletakkan keyakinan kita sepenuh hati, tanpa keraguan, tanpa kesangsian, tanpa pertikaian, dengan hanya mendengar nama Allah Rahman Rahim? Boleh tak? Jawabnya tak boleh. Tak boleh. Contohnya begini ya. Dah belas tahun ataupun dah puluh tahun kita dengar ada orang namanya Abdullah. Di kampung saya ada orang nama Abdullah. Contohlah, jadi abang-abang ni dah pernah dengar dah nama tu saya sebut 15 tahun yang lalu. Saya ada kawan namanya Abdullah di kampung saya. Baik, adakah abang-abang ni yakin pada dia? Adakah tuan-tuan hadirin hadirat yakin dengan kawan saya yang bernama Abdullah? Yakin? Yakin tak dengan dia? Saya ada kawan nama Abdullah. Yakin ke dengan dia? Kenapa tak yakin? Dah tahu nama dia? Tak kenal, tak tahu sifat dia bagaimana. Faham tak? Ni saya nak bagi faham, sebab ada orang mengatakan dia dah kenal Tuhan. Siapa dia? Allah. Itu nama. Macam mana nak meletakkan keyakinan pada sesuatu yang kita baru kenal nama dia? Tak tahu sifat ilmunya bagaimana, kudratnya bagaimana, iradatnya bagaimana, apa sifat yang mesti ada pada dia, apa sifat yang mesti tiada pada dia, apa yang sifat harus bagi dia. Macam mana kita nak meletakkan keyakinan kepada Tuhan yang kita sendiri baru kenal nama? Tak kenal sifat dia bagaimana. Macam mana kita nak meletakkan keyakinan pada sesuatu yang kita sifat dia pun kita tak tahu. Ilmu dia macam mana Tuhan ni? Allah tu ilmu dia bagaimana? Maka tidak pelik ramai yang mempertikaikan Quran tu sebab apa? Meragui ilmu Tuhan. Dia meragui ilmu Tuhan. Walaupun dia dah tahu nama Tuhan tu Allah, tapi dia masih ragu sebab apa? Tidak memahami ilmu Tuhan tu bagaimana? Tidak memahami kudrat Tuhan tu bagaimana? Tidak memahami kehendak Tuhan tu bagaimana? Ini yang terjadi. Yang meragui Quran tadi, yang lidahnya sendiri mengaku la ilaha illallah. Kalau ditanya siapa Tuhan? Allah. Dia akan jawab Allah. Allah lah Tuhan, kata dia. Tapi dalam masa yang sama dia yang mempertikaikan Al-Quran, ataupun dia sendiri yang mempertikaikan kalam Allah tadi. Kenapa jadi begitu? Sebab tidak mengenal. Sebab dia tak kenal sifat Tuhan tu, dia tak faham Tuhan tu bagaimana sifat yang layak dan yang tak layak dengan dia. Dia hanya tahu nama saja. Puluh tahun dah dengar nama Allah, tapi tak tahu sifat ilmu Allah bagaimana, iradat Allah bagaimana, zat Allah bagaimana. Sebab dia tak ada masa nak ambil tahu. Tak penting dalam hidup dia. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati lah sahabat. Hati-hatilah, belajarlah. Bukan untuk orang lain, untuk akhirat kita. Kena jumpa fizikalnya dan tahu spiritualnya. Kalau manusia gitulah. Abang-abang nak pergi umrah ataupun abang-abang nak pergi haji, abang-abang baru kenal saya, baru tahu nama saya, tak tahu lagi sifat saya, sifat amanah saya bagaimana.
Tiba-tiba abang-abang nak letakkan keyakinan, nak tinggalkan amanah pada saya. Macam mana nanti keadaan kalau abang di sana? Risau tak? Risaulah. Ini aku dah serahkan kunci, serahkan geran, serahkan macam-macam ni kat orang yang nama tu pakai ni. Dia aku baru tahu, baru dengar nama seminggu baru. Sifatnya tak tahu lagi bagaimana. Cuma dengar orang kata begini. Jadi hari ni aku nak pergi haji, aku nak tinggalkanlah segala amanah. Nak minta dia tolong semua. Macam mana agak-agak kelakuan abang-abang nak pergi umrah haji sana? Risau tak agak-agak? Sambil-sambil tawaf, sambil-sambil terfikir, habis kata benda aku silap-silapnya ke? Tak tenang hati kita sebab apa? Meletakkan amanah kepada orang yang kita tak kenal sifat dan keadaan kelakuan hatinya, akhlaknya, yang hanya tahu nama dia saja. Dia akan mempengaruhi. Tapi orang yang kita dah kenal, contohnya dari kecil, makan sekali, minum sekali, tahu dah perangai dia bagaimana, ni kita akan serahkan. Kau tolong jaga harta benda aku ni, aku nak pergi buat umrah ni, aku nak duduk sana lama sikit lah, boleh jadi 3-4 minggu kot. Kita akan pergi sana beribadah dengan tenang, lapang. Sebab apa? Keyakinan kita kepada orang yang kita amanahkan tadi. Bukan hanya tahu nama, kenal dah budi baik, budi bahasa dia dah. Kentut dia pun kita tahu bunyi macam mana. Nak ceritalah contohnya, berbanding dengan orang yang kita hanya tahu nama tadi. Kan beza tu. Samalah tadi. Bagaimana kita nak menerima segala perintah Allah dalam keadaan Allah tu sendiri kita pun tak faham ilmunya bagaimana, kudrat iradatnya bagaimana. Ini yang berlaku sekarang ni. Ini yang berlaku. Yang mempertikaikan Quran itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir yang mempertikaikan Quran, itu dah memang kena pada tempat. Masalahnya yang mempertikaikan undang-undang Allah, yang mempertikaikan syariat Allah, itu adalah orang yang solat 5 waktu. Betul ke tidak? Pergi haji, pergi umrah, puasa Ramadan, lidahnya kata Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Orang ni yang mempertikaikan Allah tadi tu. Sebab apa jadi begitu? Dia nak meletakkan kepercayaan pada sesuatu yang dia tak pernah kenal. Akibat dia jadi macam tu. Na'udzubillah min zalik. Jadi mengenal Tuhan ni nombor 1 dalam agama kita. Sepatutnya sebelum kita solat, puasa, zakat, haji, umrah, buat yang disuruh, tinggal yang dilarang, sepatutnya terlebih dahulu kena kenal dan faham siapa di Tuhan yang menyuruh dan yang melarang ni. Barulah kita boleh terima apa arahan dia dengan rela, terima dalam keadaan hatinya berserah, terima segala apa yang ditegah tanpa mempersoal dan mempertikaikan. Sebab dah kenal Tuhan dia dulu. Ni masalahnya, kita dah semayang belas tahun, dah semayang puluh tahun, dah haji umrah puluh tahun, dah puasa tiap-tiap tahun, belas tahun, puluh tahun, tak kenal lagi Tuhan tu siapa. Ini yang mempertikaikan. Ini yang jadi, yang puasa tadi pertikaikan, yang berpuasa tadi pertikaikan apa yang ada dalam Quran, pertikaikan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia sembahyang, dia puasa, dia zakat, haji umrah. Inilah akibat dia. Sebab tu awaluddin, kata ulama, ma'rifatullah. Awal-awal sekali dalam urusan agama ni kenal tu Tuhan, baru kita boleh sambut syariat yang Allah bagi ni dengan lapang dada, bersiap sedia menerima apa sahaja yang datang daripada Allah. Sebab apa? Nak menerima amanah, tanggungjawab daripada sesuatu yang dia dah kenal dan dia dah yakin. Ini yang berlaku. Sebab itulah jawapan dia. Kenapa ramai orang yang mempertikaikan hukum hakam Allah dalam Quran tu, sedangkan dia Islam? Kenapa? Jawabnya sebab tak kenal. Kalau kenal pasti takut. Kalau kenal Tuhan pasti gerun. Kalau kenal Tuhan dengan sebenar pasti malu.
Betul tidak? Mana orang yang mempertikaikan kalam Allah, orang yang mempertikaikan syariat Allah ni orang yang tak malu dengan Allah, orang yang tak takut dengan Allah, orang yang tak gerun dengan Allah. Kerana apa? Dia tak kenal. Sebab tu mengenal Allah tu hukumnya wajib. Jadi belajarlah. Sementara ada masa, belajar. Jangan harapkan kuliah kita kat sini. Cari tempat lain, masjid, surau ada kuliah fardu ain, tauhid, pergi belajar. Mana padan kita ngaji seminggu sebulan 2 kali, sebulan sekali tak padan ni. Ni cuma kita buka kelas je nak buka minda supaya nampak betapa pentingnya ilmu tauhid, betapa pentingnya ilmu akidah. Mana aku kena cari, aku kena belajar. InsyaAllah mudah-mudahan jadi asbab kita mendapat taufik, hidayah, dorongan, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam usaha kita nak memperbaiki ibadah sebagai bekalan kita nak bertemu Allah. Cukup dah. Sebab nak kena hurai panjang tu. Takut tak faham masalah percaya tadi. Percaya banyak-banyak macam-macam. Percaya ada hantu pun. Percaya tak ada hantu, percaya kata dia. Percaya hantu macam mana? Percaya tak mak bapak, percaya. Macam mana percaya mak bapak? Percaya Tuhan tak? Percaya. Macam mana? Apa beza percaya Tuhan, percaya dengan mak bapak, percaya dengan suami, percaya dengan kawan-kawan? Apa beza? Kalau sama, syirik lah. Kalau sama maknanya syirik lah. Dia meletakkan kepercayaan yang sama terhadap Allah seperti mana yang diletak pada makhluk. Syirik lah. Na'udzubillah min zalik. Cukuplah sekadar itu. Masa dah time. Masa dah time dah. Mudah-mudahan minta maaf lah kalau terlambat sikit. Tadi pun datang pun lambat ini tadi hujan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah kabul, mudah-mudahan Allah terima, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, mak ayah kita, anak isteri kita, semuanya mendapat berkah, mendapat rahmat daripada majlis ilmu kita. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita sentiasa dibimbing, dipilih oleh Allah untuk selalu hadir dalam majlis-majlis ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim. Yuk kita solat pula dah. Selamat solat zuhur insya-Allah.